Jadi nak tak nak kita kena kembali kepada Ibn Arabi dan Al-Ghazali. Now, Imam Al-Ghazali ni dia tulis banyak buku. Okay. Ada buku-buku dia yang tidak ada perbezaan pandangan bahawa ini memang buku dia. Tapi ada sebahagian kitab yang ada ulama sangsikan, betul ke ni Al-Ghazali tulis ataupun tidak. Antara kitab apa? ISBN. No, mereka tak buat standard yang mereka letakkan ke atas orang lain, mereka tak buat. Ini double standard. Mereka sendiri merujuk kepada kitab-kitab yang sama dalam kajian mereka. Tetapi bila Ustaz Salman menggunakan rujukan yang sama, mereka tanam ragu seolah-olah tak boleh dirujuk langsung. So bagi saya itu adalah strategi yang tidak terhormat. Okay? Yes, licik, tapi it's not respectable. Okay? Dari segi ilmiah dan academicism tidak terhormat. Orang yang jahil dia senang kena kelentong lah, tapi yang tahu dia kata it has no value when it comes to truth matter. Now, antara kitab yang dinisbahkan kepada Imam Ghazali yang tidak ada perbezaan pandangan antara ulama adalah kitab Tahafutul Falasifah. Ini antara kitab dia yang kita kata menaikkan nama Imam Ghazali. Walaupun Imam Ghazali mengakui bahawa dia tulis kitab tu dalam keadaan dia nak nama. Okay, dia muhasabah. Selepas dia berumur sikit, dia kata, aku tulis antara kitab ni adalah untuk intisyarus sait, supaya aku punya pengaruh tu meluas. So dia mengaku, dia kata bukan ikhlas. Okay. Oh, Ustaz, kalau tak ikhlas bolehlah kita tong sampahkan buku tu kan. Benda tak ikhlas tak ada berkat. Oh, no. Tak boleh. Kita tak boleh berhujah macam tu. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala kadang memenangkan agama dengan orang yang fajir. Kan ada hadis. Allah memenangkan agama birrajulin fajir, dengan lelaki yang fajir ni keraslah bahasa dia. Kadang-kadang Allah menangkan agama dengan orang yang tak soleh. Allah menangkan agama dengan orang yang jahat. Kalau kita beristidlal dengan hadis tersebut, maka kalaupun Imam Ghazali mengaku bahawa dia tidak ikhlas pada waktu itu, bukan bermakna hujahan-hujahan yang dikedepankan dalam buku itu semuanya tidak bernilai. Betul? Sebab kadang bila awak berdebat, awak mungkin berdebat bukan kerana Allah, tapi awak akan gerakkan akal awak sungguh-sungguh untuk mengalahkan musuh, dan boleh jadi hujahan awak itu benar. Kan? Orang yang dekat dalam court, dia buat kerana Allah lah. Lawyer-lawyer tu. Kan? Ada yang buat kerana Allah lah. Tapi ada yang buat kerana duit, kerana nama dan sebagainya. Tapi adakah bermakna mereka tak ikhlas, semua hujahan mereka tidak boleh dipakai? Tak. Sama juga dengan Imam Ghazali. Dan bila kita buka kitab Tahafutul Falasifah, Imam Ghazali, kalau kita lihat, dia mengkritik secara direct dan secara langsung pemikiran ahli-ahli falsafah. Dan antara yang dikritik secara langsung adalah satu teori ini dipanggil sebagai al-wahid la yasduru anhu illa wahidun. Sesuatu yang esa tidak boleh terzahir daripada dia kecuali satu jua. Okey? Sesuatu yang esa itu tidak boleh terzahir daripadanya kecuali satu jua. Al-wahid la yasduru anhu illa wahidun. Inilah sebenarnya paksi dan akal kepada konsep martabat tujuh ataupun martabat wujud ini. Okey. Dan Imam Al-Ghazali kalau kita lihat dalam Tahafut, dia hentak habis-habisan tanpa bergican. Okay. Dan sehinggalah dia kata ahli falsafah ini boleh dikafirkan berdasarkan 3 isu. Saya tak nak bincanglah tentang benda tu malam ni, tapi teori ini yang dia hentam keras. Dan Imam Ghazali tidak tarik balik. Dia ada waktu untuk tarik balik. Kalau dia kata aku tak ikhlas dan kandungannya salah, dan kita tak akan rujuk pada kitab tu. Tapi dia hanya kata, oh aku buat tu dalam keadaan aku nak cari nama. Dia tak kata kandungan itu salah, dan dia ada waktu yang panjang untuk dia tarik balik kitab tersebut kalau ia salah. Dia tidak tarik balik. Imam Ghazali tidak tarik balik. Jadi itu adalah paksi kepada martabat wujud. Martabat 7 ni katakan bahawa ada yang dipanggil sebagai martabat ahadiyah. Ahadiyah ni dia sangat pelik. Bila awak dengar, awak tanya, ni Islam ke? Orang yang fitrahnya bersih, dia akan tanya itu, ni mana datang ni? Ahadiyah ni adalah
keadaan di mana Allah Subhanahu Wa Taala tidak lagi bernama dan tidak lagi bersifat. Nama Allah itu pun tak ada lagi. Okay. Atau dikata sebagai al-wujud al-mutlaq. Dia ataupun al-ghaib al-mutlaq. Satu keadaan di mana awak tak boleh sifatkan Allah dengan apa-apa pun. Not that and not this. Awak tak boleh kata Allah ada dan awak tak boleh kata Allah tak ada. Kita fikir juga kan? Okey. Awak tak boleh kata Allah penyayang dan awak tak boleh kata Allah tu bukan penyayang. Sebab kalau awak kata Allah penyayang, awak dah kasih sifat pada dia. Dan kalau awak kata Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak penyayang juga, awak dah kasih sifat kepada dia. Okey, kenapa dia tak kasih sifat pada waktu tu? Kenapa? Kenapa mereka dakwa pada dataran itu Tuhan tidak bersifat, tidak bernama? Because of the theory of the one. Plotinus theory of the one. Dia adalah satu secara perfect. One. There's no bahagian, there's no, kita kata, sifat, there's no nama. Sebab kalau ada sifat, ada nama, ada banyak kat dalam tu. Ada Rahman, ada Rahim, ada Malik, ada Kudus, ada Salam. Itu dah banyak tu. Itu dah banyak. Sedangkan yang satu hanya boleh keluar satu daripada dia. Tak boleh yang satu tiba-tiba ada banyak kat dalam dia. Ada banyak nama, ada banyak sifat. Nabi tak pernah cakap benda-benda ni. Allah tak pernah cakap benda-benda ni. Allah tak pernah kata, ini impossible, tak boleh. Allah tidak boleh bersifat, tak boleh bernama pada waktu, tak ada. Sebelum wujud makhluk, Allah tak bersifat, tak. Yes. Diorang agree ke dengan definition tadi yang orang? Ya, betul. Kalau kita baca, contoh, dah tanya dah, tak apa. Kalau kita rujuk kepada Abdul Karim Al-Jili, ya, punya kitab Martabat 40. Abdul Karim Al-Jili ni Martabat 40. Prof Abdul Fattah Harun kata Martabat 7 yang ditulis oleh Burhanpuri. Dia ni ulama India, Burhanpuri, yang buku ni sampai ke tanah Melayu dan buat kecoh di tanah Melayu sampai orang jatuh kafir, jatuh murtad, menuhankan Rasulullah SAW pada waktu itu. Prof Fattah kata Martabat 7 Burhanpuri adalah rumusan kepada Martabat 40 Abdul Karim Al-Jili. Okay. Dan betul, kalau kita banding, dia adalah summary sebenarnya. Yang pada awal sampai ke hujung sama sahaja, rangka asas dia sama. It's just different perincian. Kita tengok apa Abdul Karim Al-Jili cakap tentang makam yang pertama ataupun martabat wujudnya Tuhan itu pada dataran yang pertama. Dia panggil apa? Wa min maratibil wujud, yang pertama sekali dia panggil al-ghaib al-mutlaq. Tuhan pada dataran itu ghaib total. You cannot describe him with anything. Tak ada sifat, tak ada nama. Dia one, total oneness. Terima kasih lah awak pergi ke situ. Dan kalau awak nak tahu, ada sebahagian dalam kitab Syairus Salikin ataupun Syairus Salikin, Syekh Abu Samad Palembang, dia dakwa bahawa antara zikir makam ahadiyah ni adalah awak mengingati Allah tanpa mengingat nama ataupun sifat dia. So it's pure nothingness. You nak ingat apa? Kita exactly. Isu ni pun Prof Fattah timbulkan dalam kitab dia tentang Martabat 7. Dia kata ini seolah-olah sama. Dia tak kata totally sama, dia kata seolah-olah sama dengan nothingness meditation. Kan bila Buddhis dia meditate, dia bukan meditate tentang Tuhan. Dia mengosongkan minda, emptying the mind. So bila awak berzikir tentang sesuatu yang tak ada sifat, yang tak ada nama, awak fikir tentang apa? Awak zikir tentang apa? Al-ghaibul mutlaq ini, iaitu keghaiban yang mutlak. Kita diajar zikir, ingat Allah punya keesaan, ingat Allah Subhanahu Wa Taala punya sifat, kasih sayang Allah, rezeki Allah bagi, itu dia zikir. Ingat Allah tu, ingat ya Allah banyaknya nikmat Allah kasih, kan, maha kasih sayangnya Allah, maha penguasanya Allah ini. Bila nampak ada kematian, kita kata Allah ni yang mematikan.
nampak anak lahir, kita kata Allah yang memberikan kehidupan, mesti ada isu sifat. Dia orang kata tak, ni zikir tahap tinggi ni kosong, kosong, ghaibul mutlaq. So nak kena faham daripada al-wahid la yasduru anhu illa wahidun, yang sebenar-benar esa itu tak terzahir daripada dia kecuali esa jua. Nanti saya cerita apa yang keluar daripada dia yang esa tu. Okey, apa yang keluar daripada dia yang esa tu. So Tuhan ni pada dataran itu dia tidak ada sifat, dia tidak ada nama. It's total, kita kata ghaib. Ini yang dikatakan oleh Abdul Karim Al-Jili pada dataran yang pertama. Antara nama yang dia berikan adalah Al-Ama. Ama ni maksud dia nothingness. Al-Ama, void. God in that level is void. Yes. Ayah saya dulu dia belajar martabat 7 ni. Pada 7 betul betul ke dia ajar saya, dia cakap memang itu ajaran dia cakap kita kena sampai state kosong sekosong-kosong ni. Kosong. Kan? Nampak? Inilah dia. Sampai lupa diri. Lupa. Empty. Kosong. Tak ingat apa dah. Sebab dia kata bila kamu sampai tahap tu, kamu sebenarnya fana di dalam tahap ahadiyah itu. Itulah. So it becomes void. Sebab tu Syekh Mustafa Sabri kata, this system sebenarnya adalah untuk menafikan kewujudan Tuhan sebenarnya. To say that God doesn't exist. The only thing that exists is reality. This is God. So bila you empty the mind ni, kosongkan minda ni, seolah-olah you mengisbatkan bahawa you bukan isbatkan Tuhan, you isbatkan apa tu sebenarnya? Itu bukan Tuhan, itu bukan Allah. Itu bukan Allah yang kita sembah. Itu bukan Allah yang Nabi ajarkan kepada kita. See how dangerous these ideas. Kalau apa yang kami faham itu benar, so saya still kasih benefit of the doubt. Sebab saya masih menghormati sebahagian mereka yang kat sebelah sana. They don't look like an evil person. Dia bukan orang jahil, tentu dia orang baik dan orang soleh. Dan saya yakin bukan ini yang mereka faham. They try to explain in a different way. Tapi kami merujuk kepada sumber primer. Jika ini mana si Abdul Karim Al-Jili dapat? Adakah waktu di mana Allah tidak bersifat pengasih? Adakah waktu di mana Allah tidak bersifat wujud? Kenapa tak boleh kata Allah itu wujud? Sebelum ada alam ni, Allah ada tak? Ada. Nanti saya jelaskan berapa dalil yang mereka gunakan. Okey. So, jadi sifat-sifat Allah ni, yang kita kata Rahman Rahim ni, siapa yang sebenarnya bersifat dengan sifat-sifat ini? Bukan Tuhan pada dataran itu, Al-Wujud Al-Mutlaq ataupun Al-Ghaib Al-Mutlaq itu, secara mutlak, ghaib yang mutlak, total void kita kata. Tak ada nama. Nama bukan sebenarnya, nama bukan untuk dia, sifat-sifat pun bukan untuk dia, tapi untuk siapa? Siapa yang terzahir daripada ahadiyah itu, makam yang kedua? Matahari memancarkan cahaya. Cahaya tu apa selalu? Yang orang sifatkan sebagai apa? No, istilah dia. Yes, aeon tu dalam istilah bahasa Arab apa dipanggil? Nur pancaran. Apa? Nur apa? Hakikat Muhammadiyah. Al-Haqiqah Al-Muhammadiyah. Mereka mendakwa bahawa yang paling layak, hakikat Muhammadiyah ni lebih layak diberikan segala sifat-sifat Allah, dan nama Allah tu lebih layak diberikan kepada Al-Haqiqah Al-Muhammadiyah. Okey? Sebab yang satu tu tak boleh nak kasih dia nama, sifat banyak tak boleh. Sebab hanya satu dia daripada satu. So sifat tu semua adalah milik Al-Haqiqah Al-Muhammadiyah. Dan bila kita tanya dia orang, hakikat Muhammadiyah tu Nabi Muhammad ke? Apa dia akan kata? Bukan. Sebab tu dia Tuhan yang Nabi Muhammad. Proses dia ke situ lah. Sebab tu memang ada orang yang tuhankan Nabi selepas masuk teori martabat 7 ni. Tu saya minta orang-orang macam ni berfikirlah, apa tujuan dimasukkan teori ini ke tanah Melayu? Apa perlunya kita kepada teori ini sampai ada orang murtad? Sampai ke hari ini ada orang kata Nabi Muhammad tu Allah. Dengan teori apa? Teori martabat 7. Sampai ke hari ini.
So saya pelik ilmuwan-ilmuwan yang membuang masa mereka untuk cuba pertahan dan menganggap benda ni tasawuf makam tinggi. Mereka tak fikir ke satu orang saja murtad kerana teori yang tak diperlukan ini, kamu bertanggungjawab. Kamu tak akan dipersoal Allah dekat akhirat kenapa tak ajar martabat 7. Tapi kamu akan dipersoal kenapa kamu ajar benda ni sehingga ada orang murtad. You have to be responsible for that. What is the point? Seriously. So, sekejap So, Al-Haqiqah Al-Muhammadiyah ini dikatakan bahawa ini bahasa kasar saya kata di mana Tuhan mula memandang diri dia. He started to think about himself. Bila dia mula fikir tentang diri dia, baru dia tahu, aku ni ada sifat ni, aku ada sifat tu. Okay. Ini bahasa kasar saya kata, jangan ambil saya literally sebab dia orang tak kata Allah baru tahu. Sebab there's no time for Allah. Okay. So jangan ambil saya literal apa saya sampaikan. So bila Tuhan mula merhatikan diri dia, berfikir tentang diri dia, maka barulah terzahir sifat-sifat ini. Dan itu dipanggil sebagai makam hakikat Muhammadiyah. Dan makam hakikat Muhammadiyah ni masih makam Khalik, bukan makhluk. Dia orang masih bezakan, ada Khalik, ada makhluk. Tetapi bahaya, sangat bahaya. Sebab nanti kita tengok pada makam terakhir sekali, kita kata pancaran Tuhan. Kita kata teori pancaran lah, senang kata. Yang ada hanya satu, tapi yang satu tu memancarkan diri dia pada 7 pancaran. Ada 7 pancaran. Boleh faham sebenarnya? Boleh. Benda ni bukan impossible untuk faham. Boleh faham. Okey. Kemudian itu dipanggil sebagai ahadiyah, lepas tu wahdah, lepas tu wahidiyah. Ahadiyah, wahdah, wahidiyah ni semua dikata ada dataran Tuhan, makam Tuhan, Khalik. Lepas tu baru terzahir di luar. Dikata di luar lah, diciptakan di luar. Kita guna lafaz cipta, dia orang tak guna lafaz cipta sebab bagi mereka Allah menzahirkan daripada ada kepada ada, bukan daripada tiada kepada ada. It's not from nothing to something, non-existence to existence, tetapi from existence to existence. Dia hanya menzahirkan idea-idea dia, menzahirkan apa yang dah ada dalam the mind of God. Ini bahasa kasar saya guna, bahasa kasar, jangan ambil secara literal. Saya ulang lagi sekali. So bila dah masuk makam wahdah itu, dah ada mula form, kita kata sifat dan nama. Tapi sifat dan nama ni belum diperincikan, belum berlaku secara terperinci. Itu makam ketiga baru terpisah betul. Ni rahmah, ini jabariyah, ini khaliqiyah, baru berlaku perincian ini. Okay, yes. Boleh Ustaz explain tak mana dia dapat proses ni? Dia dapat ni daripada Plotinus. So, okay. Dia dapat benda ni daripada ahli falsafah. Dia keluarkan konsep proses. The one, yes. Plotinus dia kemukakan teori the one. Tapi macam mana dia dapat teori macam mula-mula Tuhan memikirkan diri dia baru terpisah. Itu mana dia dapat kita tak tahu lah. Mana dia dapat proses tu? Mana dia dapat kita tak tahu. Kan? Tapi saya suspect dia dapat daripada falsafah. By thinking. Dia just speculate about God. Kan? Bagi dia mesti penciptaan ni berlaku dalam proses. So what is the first process? So dia spekulasi. Dan kita punya ahli-ahli falsafah Islam macam Al-Farabi, Al-Kindi, Ibn Sina, dia ambil this theory. Dia orang pun bawa konsep Al-Ghaibul Mutlaq ni. Dan Syiah Ismailiyah hari ni, sampai ke hari ni dia orang pegang kepada konsep tu. Dan siapa yang dapat sampai makam tu, dia dapat satu lah. Kita kata kembali kepada asal. Yes.